Pulau Pinang kata ni, Pahang kata ini. Lepas itu yang orang dengar. Betul. Keputusan muzakarah tu tak disebut di mana-mana. Siapa yang tahu? Mesti yang betul. Saya cuma nak minta sedikit penjelasan tentang fatwa. Ada dua saya nampak lah, pandangan saya perbezaan di antara mufti mengeluarkan satu perkataan dikatakan fatwa dan satu lagi orang politik mengatakan satu dan ia juga dikatakan fatwa. Jadi soalan saya ialah di mana sebenarnya fatwa yang ditetapkan oleh Islam? Adakah contoh sebagai saya mengatakan sesuatu ia telah ditakrif sebagai fatwa, ataupun orang India, orang Cina mengatakan sesuatu tentang Islam dah ditakrifkan fatwa? Apa perbezaan di antara perkataan yang ditakrif, yang dikatakan oleh bukan mufti dengan apa yang diputuskan oleh mufti? Itu soalan saya, Datuk Seri. Terima kasih. Kadang orang politik cakap pun disebut fatwa juga. Apa istilah fatwa dalam undang-undang syariah ni? Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Muhammad Razali atas soalan yang dikemukakan. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa di dalam Perlembagaan Persekutuan jelas menyebut bahawa persoalan berkaitan dengan agama Islam itu terletak di bawah bidang kuasa negeri. Dan dalam konteks ini adalah duli tuanku lah yang mempunyai kuasa dalam persoalan berkaitan hal ehwal Islam ini. Dan di peringkat negeri-negeri pula, sekiranya persoalan itu melibatkan persoalan keadilan dan kehakiman syariah, kuasa itu diletakkan di bawah kuasa ketua-ketua hakim syar'i dan juga mahkamah-mahkamah syariah. Minta maaf Tuan Sri, saya jelaskan dalam konteks apa itu Islam. Secara umumnya berkaitan dengan hal ehwal Islam, supaya kita tahu bahawa di peringkat negeri itu ada tiga institusi yang berbeza, iaitu Majlis Agama Islam yang melibat yang mempunyai kuasa untuk menasihati duli tuanku berkaitan dengan persoalan Islam secara umum, termasuklah yang berkaitan dengan pengurusan wakaf dan sebagainya. Ada pun yang berkaitan dengan urusan kehakiman dan perundangan syariah, yang itu terletak di bawah kuasa mahkamah-mahkamah syariah. Dan bahagian yang ketiga itu ialah persoalan berkaitan dengan persoalan hukum syarak. Dan berkaitan dengan persoalan hukum syarak ini, institusi organ yang ketiga yang terletak di bawah kuasa negeri itu, iaitu diserahkan kepada mufti-mufti negeri yang dilantik oleh duli tuanku. Jadi maknanya sekiranya persoalan itu melibatkan persoalan hukum syariat, maka orang yang paling layak yang mempunyai kepakaran untuk memberikan fatwa, menjelaskan isu berkaitan tentang hukum tersebut, maka ianya diletakkan di bawah kuasa mufti untuk memberikan pencerahan dan juga penjelasan. Balik kepada apa yang ditanya oleh Yang Berhormat Tun Razali tadi itu, persoalan berkaitan dengan sesuatu hukum, bagaimana nak ditakrifkan ianya melibatkan persoalan syariah, hukum syarak. Saya tidak menafikan Yang Berhormat berkaitan dengan pandangan-pandangan yang dikemukakan bila mana melibatkan sesuatu isu yang melibatkan hal ehwal Islam, untuk pihak-pihak memberikan pandangan. Contohnya dalam konteks baru-baru ni Yang Berhormat sebut tentang ada isu berkaitan dengan orang bukan Islam yang membaca ayat Quran, merujuk kepada Al-Quran dan sebagainya untuk memberikan pandangan. Jadi yang inilah yang saya maksudkan tadi, contoh-contoh sama ada orang politik ataupun tidak yang melibatkan penentuan sama ada boleh ataupun tidak hukumnya perkara tersebut, maka perkara itu diletakkan di bawah kuasa mufti untuk mengeluarkan sesuatu fatwa.
fatwa ini maksudnya ialah dia melalui satu proses, Muhammad. Dia melalui satu proses, contohnya bila mana ada persoalan hukum, boleh ataupun tidak seorang yang bukan Islam untuk memberikan pandangan dengan merujuk kepada Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatwa ini dia akan timbul apabila dirujuk persoalan tersebut kepada mufti yang kemudiannya akan membawa kepada jawatan kuasa, sebab dia ada jawatan kuasa fatwa. So jawatan kuasa fatwa ini yang dipengerusikan oleh mufti negeri-negeri akan membahaskan isu tersebut, dan apabila isu tersebut telah dibahaskan oleh jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh mufti tadi dan pandangan dikeluarkan, yang itu yang kita sebutkan sebagai fatwa. Dan kemudian fatwa tersebut digazetkan pula Tan Sri yang di-Pertua. Dan bila mana ianya digazetkan, barulah diwartakan, barulah dia capai kepada status fatwa tadi tu. Mana dia melalui proses tersebut. Yang saya katakan tadi itu untuk mengelakkan, sebab tu saya jelaskan 2 hari lepas, saya ada sebut supaya apabila timbul sesuatu isu yang menjadi keresahan di kalangan masyarakat, saya minta sangat-sangat supaya semua mufti-mufti ini memainkan peranan untuk tampil ke depan cepat untuk memberikan pencerahan kepada isu-isu tersebut. Mufti-mufti ini tak boleh berdiam diri macam tu, supaya bila mana vacuum ruang itu dibiarkan begitu saja tanpa sahibus samaha mufti-mufti ini ke depan untuk memberikan pencerahan, maka akan datanglah nanti orang masing-masing akan berikan pandangan. So bila masing-masing berikan pandangan, maka akan menyebabkan kecelaruan dan keresahan di kalangan masyarakat. But once bila mana hakim, bila mana mufti tadi itu tampil ke hadapan dan segera untuk menjelaskan isu tersebut, maka kita harapkan supaya tidak akan lagi timbul persoalan di kalangan masyarakat, sebab perkara tersebut diselesaikan once and for all oleh individu yang telah diberikan kuasa dan autoriti di bawah undang-undang negeri oleh duli-duli tuanku untuk menjawab isu-isu berkaitan dengan Islam, dengan syariat Islam itu sendiri. Tan Sri, sikit lagi sikit lagi. Saya tak nak lari daripada jawapan Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan orang politik berfatwa. Sebagai contoh, mudahlah saya bagi contoh tu senang. Kalau saya, Razali Idris, bukan ada background agama, mengatakan sekiranya kamu mengundi si A, fatwa saya haram. Apakah itu salah satu fatwa? Mudah. Contoh mudah. Itu maksud saya sebenarnya. Itu mungkin Pak Tua tu. Muhammad, saya dah, terima kasih Muhammad Datuk Azali. Saya dah sebutkan tadi itu, fatwa tadi dia melalui satu proses. Dia tidak capai kepada fatwa, sebab fatwa tadi dia kena lalui proses yang disebutkan tadi itu. Jadi itu pandangan yang diberikan, kan? Itu pandangan yang diberikan oleh individu ahli politik tersebut, kan? So jadi maknanya bila itu pandangan yang diberikan, sebab tu saya katakan isu sama ada mengundi satu-satu parti dan sebagainya, okey, dapat pahala ataupun dosa dan sebagainya, ini melibatkan persoalan hukum. Dosa pahala ini melibatkan persoalan hukum. Jadi sebab itu bila timbulnya isu tersebut, saya kemarin saya dah sebut dah, saya kata mufti-mufti ni kena ke depan, sebab mereka ni lah orang yang diberikan authority untuk menjelaskan isu tersebut. Jadi kena tampil. Jadi bila tak tampil ke depan dengan segera, maka ruang-ruang tersebut itulah akan diisikan oleh dengan pelbagai pandangan, dan ini akan menimbulkan kecelaruan pemikiran di kalangan masyarakat. Jadi saya simpulkan dia Muhammad Datuk Azali, maknanya fatwa ni dia melalui satu proses sehinggalah fatwa tadi tu diwartakan. Terima kasih Tan Sri. Saya lagi ada satu soalannya. Sebabnya negara kita adalah negara persekutuan. Tiap-tiap negeri mempunyai mufti sendiri. Tiap-tiap negeri mempunyai jawatan kuasa sendiri. Jadi macam mana menyelaraskan tu supaya di negeri ini lain, negeri itu tak berbeza? Macam mana?
Terima kasih Tan Sri yang di-Pertua atas soalan tersebut. Betul Tan Sri, maknanya kuasa untuk mengeluarkan fatwa itu terletak di bawah kuasa negeri. Kita ada 14 mufti yang terbanyak di dunia. Malaysia ni yang paling ramai sekali mufti, ada 14 mufti. Tetapi Tan Sri, di peringkat persekutuan kita ada jawatan kuasa muzakarah di bawah MKI. Jadi jawatan kuasa muzakarah MKI ini dia akan mengumpulkan ke-14 mufti ini dalam jawatan kuasa tersebut. Jadi isu yang dibangkitkan, kalau Tan Sri yang di-Pertua masih ingat, isu berkaitan tentang baru-baru ni ada 2 fatwa yang berbeza dikeluarkan oleh Mufti Pahang dan juga Mufti Pulau Pinang. So jadi isu itu akan dibawa ke jawatan kuasa muzakarah tersebut, dibincangkan oleh 14 mufti berkaitan dengan isu tersebut dan akan diputuskan oleh jawatan kuasa muzakarah di peringkat kebangsaan. Kemudiannya bila ada keputusan dibawa ke Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam yang dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai pengerusi MKI untuk mengendoskan fatwa ataupun yang diterima oleh jawatan kuasa muzakarah tersebut. Kemudian selepas daripada MKI akan terus dibawa kepada majlis raja-raja untuk tujuan pengendosan. Jadi dengan cara itu Tan Sri yang di-Pertua, fatwa tadi itu dapat diselaraskan dan diseragamkan di seluruh negara. Selepas tu ada apa tindakan lagi? Ada tindakan lain? Tak adalah betul. Maknanya dah. Sebabnya tadi Ya. Pulau Pinang kata ni, Pahang kata ini. Lepas itu yang orang dengar. Betul. Keputusan muzakarah tu tak disebut di mana-mana. Siapa yang tahu? Mesti ada publicity. Betul Tan Sri. Saya setuju Tan Sri. Yang tu pihak selepas daripada MKI bersidang Tan Sri, pihak JAKIM sebagai penyelaras kepada MKI akan mewar-warkan, memaklumkan tentang keputusan fatwa tersebut. Sebab kita nak tahu apa keputusan Majlis Muzakarah. Ya. Ya.